Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 6 KAFA SKPP 162. Semoga murid-murid semua dilindungi oleh Allah dan tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita meneruskan pembelajaran kita untuk mata pelajaran sirah. Untuk mata pelajaran sirah pada hari ini, kita akan belajar sirah yang bertajuk Haji Wada'. Sebelum tu Ustaz nak bagi tahu yang nota PowerPoint ni kamu semua boleh download dekat grup WhatsApp, sebab Ustaz dah post, dah edarkan kat dalam grup WhatsApp. Nanti kamu download dan print untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan ulang kaji. Sementara tak ada buku teks ni, bolehlah gunakan nota PowerPoint Ustaz yang ringkas ni untuk dijadikan sebagai bahan bacaan dan ulang kaji. Okay, kita teruskan dengan pembelajaran kita. Okey, Nabi Muhammad SAW menunaikan haji. Okey, tengok poin yang pertama tu. Tidak lama selepas baginda SAW pulang dari perang Tabuk, baginda menyatakan hasrat untuk menunaikan ibadah haji. Apabila baginda pulang saja dari perang Tabuk, baginda menyatakan hasrat untuk menunaikan haji dekat sahabat-sahabat dia. Macam Saidina Abu Bakar, dia bagi tahu kat Saidina Umar, Saidina Osman dan sahabat-sahabat lain. Dan Nabi juga bagi tahu pada sahabat-sahabat ni supaya memberitahu penduduk-penduduk Madinah, sesiapa yang ingin menunaikan haji bersama baginda bolehlah ikut serta. Okey, sebelum Ustaz terlupa, Ustaz nak bagi tahu yang perang Tabuk ni ialah perang terakhir yang disertai oleh Nabi Muhammad. Selepas perang Tabuk ni, Nabi dah tak sertai mana-mana peperangan, walaupun selepas tu ada lagi siri-siri peperangan di antara umat Islam dan orang kafir, tapi Nabi tak sertai. Perang Tabuk ni ialah perang yang terakhir. Dan kalau murid-murid masih ingat, perang pertama yang Nabi Muhammad sertai ialah perang, ya betul, perang Badar. Perang Badar ialah perang pertama yang Nabi sertai dan perang Tabuk ialah perang terakhir yang Nabi sertai. Okey. Kemudian para sahabat ni pun dia macam buat iklan lah. Bagi tahu kat semua penduduk Madinah, dan penduduk Madinah, apa yang nak ikut Nabi buat haji boleh ikut serta. Maka terlalu ramai yang nak ikut Nabi buat haji untuk tahun tu lah. Okey. Nabi buat haji ni pada tahun ke-10 Hijrah. Okey. Poin yang kedua. Pada 25 Zulkaidah tahun ke-10 Hijrah,
Nabi Muhammad bersama 100,000 orang Islam telah berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Tengok, begitu ramainya orang, hinggakan anggaran, dalam anggaran 100,000 orang. Bayangkan macam mana, betapa ramainya orang. 100,000 orang. Dan ada yang mengatakan lebih daripada 100,000 orang yang berangkat ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut. Ramai sangat yang nak ikut Nabi buat haji pada tahun tu. Okey, poin yang ketiga. Okey, pada tahun tersebut, ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dikenali dengan Haji Wada'. Okey, pada tahun tu, haji bersama Nabi Muhammad tu dikenali dengan Haji Wada'. Okey, Haji Wada' ni apa maksud dia? Okey, Haji Wada' ni bermaksud haji perpisahan atau haji selamat tinggal. Kenapa dipanggil haji perpisahan atau haji selamat tinggal? Sebabnya Haji Wada' ni merupakan haji yang pertama dan yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Untuk maklumat murid-murid, Nabi Muhammad buat haji dalam seumur hidup dia sekali je. Haji Wada' ni lah yang dia buat. Itu merupakan haji yang pertama dan haji yang terakhir. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menunaikan haji selama 10 tahun beliau berhijrah ke Madinah. Sepanjang beliau duduk kat Madinah selama 10 tahun tu, sekali pun Nabi Muhammad tak pernah melakukan ibadah haji. Ada sebab-sebab dia kenapa Nabi tak menunaikan haji. Sebab salah satunya sebab dulu kota Mekah kan dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir Quraisy ni menghalang Nabi daripada memasuki kota Mekah. Dan seterusnya banyaklah lagi sebab-sebab dia. Sebabkan perjanjian Hudaibiyah pada tahun sebelum tu kan, yang menghalang Nabi untuk menunaikan haji di Mekah. Dan selepas perang Tabuk, Nabi merasakan pada tahun tu adalah masa yang paling sesuai untuk beliau melakukan ibadah haji. Okay. Kenapa Haji Wada' tu merupakan haji terakhir Nabi, haji pertama dan haji terakhir Nabi? Sebab tidak lama selepas Nabi Muhammad menunaikan haji, baginda telah gering dan wafat. Tahu maksud gering? Gering ni Nabi jatuh sakit dan wafat. Wafat tahu kan maksud dia? Lepas dah gering, sakit, Nabi pun meninggal dunia. Sebab itulah haji ini dipanggil Haji Wada', haji selamat tinggal atau haji perpisahan. Haji perpisahan di antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat Islam. Sebab itulah Haji Wada' ni merupakan haji terakhir Nabi. Okey. Dan poin yang ke-8, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rombongannya tiba di Mekah pada awal bulan Zulhijjah. Okey. Nabi berangkat dari kota Madinah ke Mekah pada hujung bulan Zulkaidah dan tiba di Mekah pada awal bulan Zulhijjah. Dan bulan Zulhijjah ni ialah musim haji. Musim haji. Orang buat haji pada bulan Zulhijjah. Okey. Nabi sampai awal sebab belum musim haji lagi. Sebabkan belum musim haji lagi, Nabi melakukan umrah terlebih dahulu sebelum melakukan haji. Nabi sebelum musim haji tu, dia dah sampai awal dan rombongan ni dia buat umrah dulu. Pada umrah,
selang beberapa hari dah masuk musim haji, terus Nabi melakukan ibadah haji. Boleh faham Seronok belajar sirah ni. Okey. Ada beberapa perkara yang berlaku semasa haji wada'. Perkara-perkara yang menarik. Perkara-perkara yang cakap tersohor dalam sejarah Islam. Yang terkenal dalam sejarah Islam. Okey. Peristiwa yang pertama yang berlaku ialah Nabi Muhammad SAW telah menunjukkan kepada para sahabat dan orang-orang Islam mengenai cara-cara menunaikan haji. Ini Nabi tunjukkan rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji macam mana. Kan? Sebelum ni Nabi dah tunjuk apa? Ibadah apa? Ibadah solat Nabi dah tunjuk macam mana cara nak solat. Kan? Macam mana nak solat. Lepas tu solat ada 5 waktu. Zuhur macam mana, berapa rakaat. Subuh berapa rakaat. Nabi dah tunjuk dah semua. Cara-cara nak solat. Dan yang kedua, Nabi pun dah tunjuk cara-cara nak berpuasa. Apa yang Nabi cakap, puasa di bulan Ramadan. Dari terbit fajar sehingga terbenam matahari kan. Nabi ajar. Lepas tu Nabi ajar apa lagi? Zakat. Macam mana Nabi cakap mengeluarkan zakat. Cara-cara mengeluarkan zakat. Siapa yang perlu kena bayar zakat. Siapa yang perlu mengutip zakat. Siapa yang berhak diberikan zakat. Nabi dah ajar tu semua. Dan yang terakhir ni, bagi melengkapkan rukun Islam ini, Nabi telah mengajar kepada para sahabat dan orang-orang Islam cara-cara menunaikan haji. Macam mana nak buat kat ukir. Contoh tawaf. Lepas tawaf pergi mana. Lepas tu bila berada di Mina kena buat apa. Bila berada di Arafah kena buat apa. Nabi tunjuk tu semua. Dan cara-cara menunaikan haji ni dan jenis-jenis haji ni kamu akan pelajari pada mata pelajaran ibadah nanti. Okey, peristiwa kedua yang berlaku semasa haji wada' ialah ni peristiwa ni, kejadian ni ialah kejadian yang paling terkenal sekali dekat haji wada' berlaku masa haji wada' ni. Apa dia? Kita tengok yang poin yang kedua tu. Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan khutbah terakhir yang dikenali dengan khutbatul wada' kepada orang ramai dalam perhimpunan di Arafah. Nabi memberikan khutbah terakhir ataupun peringatan terakhir kepada umat Islam di Arafah. Masa tu Arafah dipenuhi dengan orang-orang Islam yang melakukan haji. Jadi Nabi buat khutbah terakhir dekat situ. Bagi peringatan terakhir. Sebab Nabi merasakan selepas ni Nabi tak mungkin Nabi merasakan Nabi takkan dapat membuat haji lagi. Mungkin Nabi dah merasakan ajal dia dah semakin hampir. Macam mana Nabi boleh tahu ajal dia dah semakin hampir? Sebab banyak tanda-tandanya. Antaranya Islam telah berkembang. Waktu Nabi tu dah berkembang. Lepas tu orang-orang di Mekah dah ramai memeluk Islam. Nabi merasakan dakwah dia sudah semakin hampir untuk ditamatkan. Dah semakin hampir untuk selesai. Sebab tu Nabi memberikan khutbah terakhir. Sebab Nabi takut kalau tak bagi khutbah terakhir ni, peringatan terakhir ni, Nabi tak tahulah. Takut umat Islam ni akan kembali ke zaman jahiliyah dulu. Okey. Ini ialah isi khutbah terakhir Nabi di Arafah. Okay, yang pertama, larangan membunuh jiwa dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Nabi ingatkan, jangan bunuh orang lain tanpa sebab. Kita tak boleh suka-suka hati bunuh orang.
Contohnya orang tu tak ada buat apa-apa, itu tiba-tiba kita bunuh, tak boleh. Nabi tak benarkan. Bukan saja Nabi tak benarkan, Allah juga tak benarkan. Dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Ini macam merampas harta orang lain, mencuri harta orang lain. Nabi tak benarkan. Sebab berdosa dan hukumnya haram. Okey, yang kedua. Kewajipan meninggalkan amalan jahiliah seperti pembunuhan dan riba. Ni, amalan-amalan orang Quraisy jahiliah ni, orang kafir jahiliah masa kat Mekah ni, banyak. Macam-macam buat, bunuh orang, berzina, berjudi, minum arak, riba. Nabi ingatkan kepada umat-umat Islam ni, jangan kembali kepada amalan jahiliah. Tinggalkan amalan jahiliah. Jauhkan daripada amalan jahiliah. Sebab masa tu ada lagi saki-baki orang kafir. Dia belum semua lagi masuk Islam. Adalah saki-baki takut Nabi takut orang Islam ni akan kembali kepada amalan jahiliah seperti dahulu. Okey, yang ketiga, Nabi mengingatkan kepada orang Islam itu sentiasa berwaspada dengan hasutan syaitan dan kewajipan menjaga agama. Nabi ingatkan waspada pada hasutan syaitan, sebab hasutan syaitan ni berbahaya. Dia boleh membuatkan seseorang tu lupa kepada Allah, langgar perintah Allah, buat benda-benda yang Allah haramkan, macam-macam. Dan kewajipan menjaga agama. Nabi menyeru atau menyuruh orang Islam ni menjaga agama. Macam mana dengan menjaga agama Islam ni? Pertama, solat 5 waktu, puasa, tunaikan zakat, apa dia? Pergi haji. Itu semua kena buat. Baca Al-Quran kan. Kena buat itu semua. Itu kewajipan kita dalam menjaga agama. Kalau kita tak boleh buat benda yang besar-besar untuk agama, cukup sekadar kita menjaga amalan-amalan yang diwajibkan ke atas kita. Okey, yang keempat. Kewajipan menyampaikan peringatan dan ajaran Nabi Muhammad kepada orang lain. Okey. Nabi suruh orang-orang Islam pada zaman itu sebarkan, berdakwah ajaran Nabi Muhammad. Sampaikan apa yang daripada Nabi Muhammad, sampaikan kepada orang lain. Sampaikan. Nabi suruh sampaikan. Kan? Kalau tak sampaikan, sebab apa Nabi suruh sampaikan? Sebab kalau kita para sahabat dan orang-orang Islam pada zaman dahulu tak sampaikan ajaran Islam Nabi ni, ajaran Nabi Muhammad ni, atau sebarkan ajaran Nabi Muhammad ni, hanya dekat berkemungkinan hanya dekat Arab sahaja orang-orang Islam. Dia tak berkembang seperti waktu sekarang. Dekat mana-mana ada orang Islam. Dekat Asia ada orang Islam. Kat mana? Kat Eropah pun ada orang Islam. Kat Amerika pun ada orang Islam. Afrika. Semua ada orang Islam. Sebab Islam tu dah tersebar luas. Sebabkan dakwah-dakwah dan penyebaran yang dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang Islam pada zaman dahulu. Okay, yang kelima, kewajipan memuliakan wanita. Nabi ni dia angkat martabat wanita. Kalau untuk makluman murid-murid, masa zaman jahiliah lu, Arab jahiliah dekat Mekah lu, orang wanita ni martabat dia, darjat dia paling rendah. Banyak jadi hamba. Dan lepas tu jadi apa orang cakap ni, jadi pemuas nafsu kan, macam-macam. Sampaikan apabila pada zaman jahiliah lu, apabila
sese- seseorang isteri melahirkan anak perempuan, itu merupakan satu penghinaan. Sebab apa? Sebab orang Arab jahiliah dulu, dia lebih utamakan anak-anak lelaki. Kalau dapat anak-anak perempuan, ada yang dibunuh. Bayi perempuan tu terbunuh je. Sebab bagi mereka, orang-orang Islam ini, maaf Ustaz, bukan orang-orang Islam, orang-orang wanita ni, dia macam tak bernilai. Tak bernilai. Tetapi bila kedatangan Islam, Islam angkat martabat wanita. Sebab itulah Islam ni, dia memuliakan wanita. Bukannya tidak memuliakan wanita, bukan menjatuhkan martabat atau darjat wanita, tapi lebih mengangkat darjat dan memuliakan wanita itu sendiri. Dan suami isteri perlulah saling hormat menghormati. Okey, poin yang seterusnya. Isi khutbah terakhir Nabi di Arafah. Okey. Yang keenam, larangan menghalalkan yang haram dan larangan mengharamkan yang halal. Okey. Maksudnya kat sini, Nabi pesan awal-awal dah. Kat orang Islam ni. Jangan halalkan benda yang haram. Contohnya, ada orang minum arak. Kita nampak orang Islam minum arak. Tetapi, kita cakap tak apalah, biarlah dia. Kan? Urusan dia. Tak boleh. Kita kena cakap tu haram, pergi tegur. Minum arak haram. Mencuri tu haram. Ada yang mencuri sebab nak tolong orang lain. Ya, memang niat dia tu baik. Mencuri untuk menolong orang lain. Tetapi niat tak menghalalkan cara. Cara yang digunakan itu salah. Sebab dalam Islam, Allah dah melarang kita daripada mencuri dan mengambil harta orang lain tanpa hak. Dan seterusnya, larangan mengharamkan yang halal. Apabila, ni terbalik pula. Tadi kalau nampak yang haram, kita halalkan. Tapi bila yang kali ni, kita nampak yang halal, kita haramkan. Pelik kan? Sekarang ni terjadi benda-benda macam tu. Bila benda halal kita buat, diharamkan. Kita pandang serong, apa ni? Buat apa ni? Ni kan haram. Padahal sebenarnya benda tu, apa yang dia buat tu kadang-kadang halal. Baik. Bersandarkan pada Nabi. Apa yang Nabi buat, diikut. Tapi ada yang mengharamkan benda-benda yang halal. Dia terbalik. Nabi dah ingatkan awal-awal tu. Okey, yang ketujuh. Kewajipan berbuat baik pada hamba sahaya. Okey, pada zaman dahulu, zaman Arab Jahiliah tu, hamba-hamba ni bersepah. Terlalu ramai. Hamba-hamba ni memang dia macam-macam dikerah. Biasa hamba ni dikerah je. Buat kerja tu, buat kerja ni. Kan? Tapi, bila kedatangan Islam, Nabi mengangkat martabat hamba. Memerdekakan hamba. Membebaskan hamba. Sebab hamba ni kesian dulu. Lagi-lagi, kalau hamba tu, dia agama Islam. Siap sedialah kena seksa dengan tuan dia. Contoh dia siapa? Contoh dia Bilal bin Rabah. Tu asalnya ialah hamba. Dia pernah kena seksa teruk. Sebab tu, tapi walaupun dia kena seksa teruk, dia tetap beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad. Dia tidak meninggalkan agama Islam. Tu. Tengok betapa kukuhnya dan kuatnya iman Bilal bin Rabah. Walaupun diseksa hampir mati. Tapi demi keimanan kepada Allah dan Nabi Muhammad, beliau tidak meninggalkan agama Islam.
Dan pada zaman sekarang ni, ustaz tak pasti lah. Ada lagi tak hamba ni lagi. Sebab ustaz rasa macam dah tak ada. Tapi mungkin ada, tapi ni jumlah dia sedikit lah. Sedikit. Kalau kat Malaysia ni, hamba dah tak ada dah. Okey, yang ke-8, kewajipan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ni Nabi ingatkan betul-betul. Kalau ada masalah, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan buat kepala tahu je. Ada apa-apa masalah, bila kita ada perbalahan, percanggahan pendapat dengan orang lain, kembalilah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bila kita kembali, rujuk balik Al-Quran, rujuk balik Sunnah Nabi, insya-Allah kita tidak akan tersesat. Nabi dah bagi tahu awal-awal dah. Kalau ada apa-apa masalah di antara umat Islam, rujuk Al-Quran dan rujuk Sunnah Nabi Muhammad. Sunnah tu apa yang Nabi buat, apa yang Nabi cakap kan. Tu sunnah. Al-Quran ni berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Okey, yang ke-9. Kewajipan taat kepada pemimpin selama berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, Nabi mengingatkan supaya taat kepada pemimpin selagi pemimpin tu berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh pergi lawan pemimpin, tak boleh mengangkat senjata pergi melawan pemimpin selagi pemimpin itu dia memimpin dengan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Tak boleh. Kita tak boleh lawan pemimpin. Okey, yang ke-10. Umat Islam adalah bersaudara antara satu sama lain. Nabi ingatkan yang umat Islam ni antara satu sama lain ialah saudara. Sebab tu lah kadang-kadang kita dengar saudara se-Islam. Betul lah kan? Itulah menunjukkan yang umat Islam ni adalah bersaudara. Sebab tu kalau kita tak kenal seseorang tu tapi disebabkan dia orang Islam, boleh kita anggap sebagai saudara. Dan kita wajib untuk mempertahankan saudara se-Islam kita kalau dia berada dalam kesusahan. Okey. Ini wahyu terakhir diturunkan. Okey. Wahyu terakhir diturunkan ni pun berlaku masa Nabi menunaikan Haji Wada'. Wahyu terakhir diturunkan. Bila wahyu terakhir diturunkan? Wahyu ni maksud dia ayat-ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan. Lepas tu dah tak ada ayat Al-Quran lain yang diturunkan. Okey. Selepas je Nabi bagi khutbah, beri peringatan dekat Arafah pada umat Islam tu, kan? Kemudian wahyu terakhir diturunkan. Tengok poin yang pertama tu. Wahyu terakhir diturunkan pada 9 Zulhijjah setelah Nabi Muhammad SAW selesai menyampaikan khutbah. Selepas Nabi selesai menyampaikan khutbah, memberi peringatan kepada umat Islam, wahyu terakhir pun diturunkan. Okey, kenapa wahyu terakhir diturunkan? Okey, tengok poin yang kedua tu. Wahyu yang terakhir diturunkan bagi menjelaskan kepada umat Islam bahawa agama Islam telah lengkap dan sempurna. Maksud telah lengkap dan sempurna ni apa dia? Maksud dia agama Islam ni tak ada yang kurang, tak ada yang dah lebih. Dia ngam-ngam ni. Dah memang cukup sempurna. Orang cakap memang dah sempurna. Tak perlukan lagi penambahan, tak perlukan lagi pengurangan. Tu agama Islam. Sebab tu wahyu terakhir diturunkan oleh Allah. Menjelaskan yang agama Islam ini telah lengkap dan sempurna. Okey. Apakah wahyu yang terakhir tu? Ayat yang mana? Ayat dari surah apa?
Adakah surah Al-Baqarah? Adakah surah An-Nas? Okey. Wahyu yang pertama apa dia? Daripada surah apa? Kalau murid-murid masih ingat, tolong bagi tahu Ustaz jawapan dia. Wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong bagi tahu. Apa ayat Al-Quran yang mula-mula diturunkan oleh Allah semasa Nabi berada di gua Hira, kan? Okey, wahyu yang terakhir ni merupakan ayat ketiga surah Al-Maidah. Ayat surah Maidah tu panjang, dia panjang tapi cuma ada satu pendek sikit tu yang merupakan wahyu yang terakhir. Okey, ini firman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada surah ayat ketiga surah Al-Maidah. Okey, maksudnya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redha Islam menjadi agama bagimu. Okey, dalam ayat ni Allah memberitahu tiga perkara, iaitu yang pertama, agama Allah telah sempurnakan agama Islam. Yang kedua, Allah dah cukupkan nikmat kepada kita semua. Nikmat Allah ni luas, banyak. Allah telah cukupkan. Dan yang ketiga, Allah redha Islam menjadi agama untuk kita semua. Tiga perkara ni Allah bagi tahu dalam wahyu terakhir dalam ayat ketiga surah Al-Maidah. Okey, dia ada bila wahyu terakhir ni diturunkan, Nabi baca surah ni dekat orang-orang Islam di Arafah. Kebanyakan orang-orang Islam ni bersorak, bertakbir, bergembira kerana agama kita telah sempurna, Masing-masing bergembira, berpelukan. Pelukan tu laki dengan laki, bukan laki dengan perempuan yang harap yang boleh berkahwin. Tu haram. Dia laki. Bertakbir, masing-masing bergembira. Tapi dalam ramai-ramai orang tu ada seseorang yang rasa kesedihan, dia berasa sedih hingga menangis. Orang tersebut ialah Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni dia menangis. Sedangkan orang lain tengah bergembira, dia bersedih, menangis pula tu. Lalu sahabat-sahabat pun datang kat dia, tanya. Saidina Umar datang, tanya, "Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis?" Dia cakap, "Agama kita telah sempurna dan mungkin lepas ini kita akan berpisah dengan Nabi." Saidina Abu Bakar dapat merasakan yang Nabi akan wafat tak lama lagi. Sebab agama Islam ni dah sempurna dan tugas dakwah Nabi dah selesai. Itu sayangnya Abu Bakar ni bila dia dengar ayat Al-Quran tu, dia rasa sedih. Sebab dia tahu dia akan bersama dengan Nabi Muhammad ni dah tak lama dah. Mungkin sekejap. Tapi tak tahulah. Dia rasakan mungkin tak lama lagi Nabi Muhammad ni akan meninggalkan diri dia dan umat Islam. Okey. Seterusnya. Okey, pengajaran daripada Haji Wada'. Okey, pengajaran yang kita boleh perolehi daripada Haji Wada' ni, itu yang pertama, orang Islam dapat menunaikan haji dengan tunjuk ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Nabi tunjuk, macam Ustaz beritahu tadi, Nabi tunjuk cara-cara nak menunaikan haji. Bila sampai Mekah, apa yang perlu dibuat sebelum sampai Mekah tu, kan? Niat ihram, lepas tu buat apa? Bila tiba dekat Mina buat apa? Kat Arafah buat apa? Lepas tu apa lagi? Berlari Safa dan Marwah.
Jamratul Aqabah, melontar jumrah di Aqabah kan. Macam-macam Nabi tunjuk. Satu persatu Nabi tunjuk. Dan Nabi juga ada tunjuk perkara-perkara sunnah. Perkara-perkara sunnah ni kamu kena bezakan. Kalau tak buat, tak mengapa. Kalau ditinggalkan, tak mengapa. Tapi kalau kita buat, dapat pahala. Okey. Nombor 2. Orang Islam dapat menunaikan haji bersama dengan Nabi Muhammad. Siapa yang pergi haji masa dengan Nabi Muhammad tu, untunglah. Sebab dapat pergi bersama. Sebab tahun hadapannya Nabi dah wafat. Dah tak dapat lah. Orang Islam yang mungkin yang baru masuk Islam tu, nak pergi haji dengan Nabi, tak dapat. Orang Islam masa zaman Nabi pergi haji ni dapat menunaikan haji. Beruntung, sangat beruntung. Dapat tunjuk ajar daripada Nabi. Okey, yang ketiga. Orang Islam mendapat peringatan daripada Nabi Muhammad SAW. Orang Islam yang pergi haji dengan Nabi ni dapat peringatan terus. Secara langsung, direct Nabi bagi peringatan. Berbanding kita ni. Kita siapa yang bagi peringatan? Jangan buat perkara yang haram. Cuba. Apa? Mungkin ibu bapa kita, cikgu-cikgu kita, ustaz-ustazah kita yang bagi tahu kan. Tapi orang yang pergi haji ni dengan Nabi ni dapat peringatan secara langsung, secara terus, secara direct daripada Nabi Muhammad. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang hidup masa zaman Nabi. Okey, dan yang keempat, agama Islam menjadi lengkap dan sempurna. Disebabkan Nabi pergi haji, menunjukkan cara-cara haji pada orang Islam, maka agama Islam pun menjadi lengkap dan sempurna. Allah bagi tahu agama Islam ni menjadi lengkap dan sempurna. Itu pengajaran daripada Haji Wada. Dan sebenarnya banyak lagi pengajaran daripada Haji Wada yang mungkin murid-murid boleh fikirkan. Apa dia pengajaran yang boleh kita perolehi daripada Haji Wada. Okey. Setakat ni untuk hari ni itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan teruskan ataupun ulang kaji mata pelajaran sirah ni pada video yang akan datang. Dan dan jika murid-murid ada pertanyaan atau ada benda yang tak faham, murid-murid bolehlah komen, tinggalkan komen dekat ruangan komen lah. Sebab mungkin Ustaz pun tak tahu lagi video ni Ustaz akan upload kat mana. Okay. Mungkin dekat YouTube ke, nanti Ustaz bagilah link. Kalau ada yang tak faham, murid-murid boleh tinggalkan komen. Tinggalkan komen ya. Nanti mungkin dalam video akan datang, Ustaz akan bagi jawapan pada persoalan-persoalan yang murid-murid nak tahu kan. Murid-murid nak tahu tu nanti Ustaz bagi tahu dalam video yang akan datang. Okey. So untuk hari ni setakat ini sahaja dahulu. Dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.